rakyat Malaysia yang saya kasihi. Untuk memaklumkan situasi semasa ancaman wabak COVID-19 yang telah pun menimbulkan kebimbangan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Sehingga kini wabak COVID-19 telah merebak di 135 buah negara. Seramai 162,711 orang telah pun disahkan positif COVID-19 ini di seluruh dunia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hassan bin Iwan, mewakili kumpulan 5 untuk subjek hubungan etnik MPU 3113 akan membentangkan dan membincangkan tentang isu-isu semasa seperti COVID-19. Jadi kami di sini akan membincangkan tentang hak keselamatan pekerja untuk isu semasa ini seperti peraturan-peraturan baru, waktu pekerjaan yang baru, isu-isu relevan serta pendapat awam. Jadi di sini sedikit sebanyak dapat memberikan pengetahuan baru kepada kita semua serta perhatian anda untuk isu semasa. So, stay tuned. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanif bin Ruslan. Saya akan membentangkan tentang pengenalan hak keselamatan pekerja. Pertama, kesihatan dan keselamatan pekerja merupakan benda penting bagi kebajikan pekerja. Kedua, keselamatan tempat kerja merupakan aspek penting di dalam sebuah organisasi syarikat. Tidak lupa juga, majikan bertanggungjawab di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerja 1994. Akta ini dikawal oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Sosial yang bertujuan memberi perlindungan kepada setiap pekerja termasuk keluarga mereka dari segi ekonomi dan sosial. Skim keselamatan ini dikendalikan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso ataupun SOKSO melalui caruman wajib oleh majikan dan pekerja. Ia juga mempunyai 4 objektif utama. Pertama, tahap pengetahuan pekerja tentang budaya kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Kedua, mengetahui sejauh mana pekerja mengamalkan budaya kerja. Ketiga, peralatan keselamatan yang digunakan pakai. Keempat, pendedahan tentang hak-hak pekerja dalam kalangan sejagat. Untuk metodologi yang digunakan pula ialah kaedah mengumpul data iaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, ia meliputi kaedah temu bual dan pemerhatian, dan untuk data sekunder, ia meliputi bahan perpustakaan seperti buku, jurnal, majalah, akhbar, internet dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taja Arifin bin Zainal Arif. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu relevan. Yang pertama adalah pengurusan anak di rumah. Apabila taska dan tadika ditutup, masa ibu bapa yang bekerja untuk menjaga anak mereka sendiri di rumah. Ini menyebabkan ibu bapa terpaksa membuat 2 kerja dalam satu masa dan membebankan bagi ibu bapa yang bekerja. Selain itu, fokus ibu bapa terhadap pekerjaan mereka kemungkinan terganggu. Poin yang kedua ialah perubahan senario meeting kepada video conference. Aplikasi seperti Google Meet, Microsoft Teams dan Zoom menjadi alternatif kepada majikan untuk melakukan meeting ataupun secara perjumpaan. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan menggunakan aplikasi ini seperti rangkaian internet yang lemah dan setengah pekerja yang kurang mahir menggunakan aplikasi ini. Poin yang ketiga mengenai prosedur SOP di pejabat. Seperti yang kita tahu, setiap pekerja perlu mengimbas MySejahtera sebelum mereka boleh masuk ke premis pejabat mereka. Selain itu, pekerja perlu mengambil bacaan suhu setiap kali mereka ingin masuk ke pejabat dan sentiasa memakai pelitup muka. Sampai itu, pekerja perlu melakukan penjarakan sosial sesama mereka. Ini bagi mengelakkan penularan penyakit di kalangan pekerja. Poin yang keempat ialah penggiliran kehadiran ke pejabat. Ini memudahkan penjarakan sosial dilakukan di mana tidak semua pekerja perlu hadir ke pejabat dalam sesuatu masa. Ini boleh mengelakkan penularan penyakit serta memudahkan proses penjarakan sosial dilakukan sesama mereka.
Saya Wan Khairunisa binti Wan Zakaria akan menerangkan peraturan-peraturan yang perlu dilaksanakan untuk menjamin keselamatan pekerja. Peraturan pertama adalah memakai pelitup muka. Pekerja perlulah memakai pelitup muka setiap masa ketika berada di pejabat. Pekerja hanya boleh membuka pelitup muka ketika ingin makan atau minum sahaja. Seterusnya, pengukuran suhu. Sebelum memasuki premis, pekerja hendaklah mengukur suhu masing-masing. Suhu setiap pekerja hendaklah kurang daripada 37 darjah Celsius. Yang ketiga, rekod keluar masuk premis. Setelah mengukur suhu tidak melebihi 37 darjah Celsius, para pekerja hendaklah mengimbas QR code menggunakan aplikasi MySejahtera untuk rekod kehadiran seseorang di premis tersebut. Yang seterusnya, penjarakan fizikal. Tempat duduk setiap pekerja hendaklah dijarakkan sejauh 1 meter setiap meja. Selain itu, membasuh tangan. Membasuh tangan setiap masa juga penting bagi mengelakkan penyebaran virus. Jika di tempat kerja tidak mempunyai air dan sabun, kita juga boleh membersihkan tangan kita menggunakan hand sanitizer. Selain itu, taklimat keselamatan berkaitan kawalan dan pencegahan COVID-19 hendaklah diadakan oleh pihak atasan untuk memastikan pekerja mematuhi prosedur operasi standard ketika bekerja. Yang ketujuh, saringan gejala atau simptom. Pekerja-pekerja hendaklah membuat saringan gejala atau simptom. Borang saringan tersebut boleh didapati di dalam aplikasi MySejahtera. Yang terakhir sekali, seperti yang semua sedia maklum, kita tidak boleh berkumpul beramai-ramai. Jadi, sebarang mesyuarat atau perjumpaan yang melibatkan ramai orang tidak dibenarkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Nasrah binti Bayudi dan saya akan menerangkan serba sedikit tentang pendapat awam terhadap hak keselamatan pekerja dalam mengharungi pandemik COVID-19. Antara pendapat awam adalah berkenaan dengan penyelarasan panduan keselamatan pekerja yang telah digariskan oleh KKM. Panduan ini telah dikeluarkan oleh KKM untuk mengurangkan risiko penularan dalam masa yang sama, membolehkan sektor ekonomi terus bergerak, walaupun ini membawa sedikit kesukaran kepada setengah individu. Tindakan ini dilihat wajar untuk membendung kes COVID-19 di tempat kerja. Seterusnya adalah pendapat awam tentang majikan dalam menangani wabak COVID-19 di tempat kerja. Sebagai pekerja, tentunya kita berharap kepada majikan supaya lebih tangkas dalam tindakan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Oleh itu, jika seseorang pekerja itu didapati menghidapi simptom COVID-19 seperti batuk, sesak nafas dan demam, majikan perlu mengarahkan pekerja tersebut untuk pulang dengan segera dan dilihatkan dari pekerja untuk tempoh 14 hari iaitu tempoh inkubasi virus COVID-19. Jika pekerja itu didapati positif COVID-19, pekerja tersebut perlu diberi cuti untuk dikuarantin dan diberikan rawatan oleh pihak hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Alias. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan pendapat awam mengenai penerapan amalan norma baharu pada pasca COVID-19. Jadi yang pertama, pekerja perlu bekerja dari rumah mengikut jenis pekerjaan seperti guru atau mana-mana sektor awam ataupun sektor swasta yang terlibat. Yang kedua, menerapkan waktu kerja fleksibel. Yang ketiga, majikan perlu mengenal pasti pekerja yang balik dari tempat berisiko tinggi bagi mengelakkan wabak daripada dijangkiti oleh pekerja lain. Yang keempat, sebarang perhimpunan di tempat kerja adalah dilarang. Yang kelima, majikan perlu terapkan suasana tempat kerja baharu seperti menyediakan sanitasi tangan yang merupakan hak keselamatan bagi pekerja. Jadi seterusnya, untuk pekerja yang mempunyai perjalanan luar dari kawasan tempat kerja, majikan perlu sediakan surat pelepasan perjalanan. Surat pelepasan perjalanan ini membolehkan pekerja hadir untuk bekerja dan sebagai bukti kebenaran untuk melalui sekatan jalan raya yang dikenakan oleh pihak PDRM dan juga pihak Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Nabil Ikhwan bin Rosidi. Waktu bekerja bagi tempoh perintah kawalan pergerakan, contohnya bekerja dari rumah bermula 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Premis perniagaan barangan keperluan, stesen minyak, farmasi, gerai, restoran dan penghantar makanan bermula 8 pagi hingga 8 malam. E-hailing dan teksi
6 pagi hingga 10 malam, pengangkutan komersial 7 malam hingga 7 pagi. Manakala bagi tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat, premis perniagaan barangan keperluan, gerai, restoran dan penghantar makanan, stesen minyak termasuk kedai sebaneka, lobi gunting rambut dan salon, e-hailing dan teksi semuanya bermula daripada 6 pagi hingga 10 malam. Klinik dan hospital swasta 24 jam ataupun waktu yang ditetapkan oleh kerajaan. Assalamualaikum, nama saya Nurul Sada binti Aziz. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan waktu bekerja semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau lebih dikenali sebagai PKPP. PKPP telah diumumkan pada 7 Jun 2020 dan mula berkuasa pada 10 Jun 2020. Pada ketika itu, kebanyakan sektor sudah dibenarkan beroperasi seperti sedia kala, seperti sektor penghilangan. Ada juga sektor yang dibenarkan beroperasi tetapi masih perlu mengikut tempoh waktu yang ditetapkan. Semua premis perniagaan yang menjual barangan keperluan harian seperti sebaneka, pasar raya dan stesen minyak hanya dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 12 pagi sahaja. Gerai, restoran dan perkhidmatan penghantaran makanan juga perlu beroperasi pada waktu yang sama. Perkhidmatan e-hailing dan teksi juga hanya dibenarkan beroperasi pada waktu yang sama. Semua pekerja hanya dibenarkan bekerja mengikut waktu operasi yang dibenarkan oleh kerajaan. Saya Nurul Hafizah binti Kamadi. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada tajuk ini ialah para majikan dan pekerja mestilah berganding bahu dalam menghadapi dan menangani wabak ini agar dapat menghadapi persekitaran kerja yang kompleks dan yang sentiasa berubah. Sebagai contoh, mengamalkan amalan baharu yang lebih samad. Selain itu, bagi mengelakkan individu daripada mengalami tekanan, pengurusan kerjaya yang amat baik adalah penting dalam menyelesaikan beberapa masalah yang pekerja sendiri alami, baik di rumah atau di luar rumah. Hal ini supaya individu tidak mengalami gangguan fizikal, mental dan emosi. Di samping itu, majikan haruslah membuat pemantauan kesihatan terhadap pekerja, terutama sekali kepada mereka yang mengalami simptom-simptom. Hal ini adalah bagi meminimumkan risiko jangkitan di tempat kerja. Saya Arifah Amir binti Amir Rafli. Isi yang seterusnya adalah majikan harus menyelesaikan masalah pengurangan kerugian dan penjimatan kos operasi mereka dengan cara memberhentikan pekerja yang sedia ada. Ianya memberi kesan kepada pekerja secara mengejut. Tindakan drastik itu akan memberikan kejejasan dan kesukaran terhadap kerjaya seseorang maupun kehidupan individu tersebut. Para majikan juga tiada pilihan lain dan terpaksa melakukan tindakan tersebut demi mengelakkan syarikat mereka daripada mengalami kerugian. Akhir sekali, semua majikan dan pekerja hendaklah mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP 1994. Di bawah akta ini merujuk kepada tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan melihat siapa yang mencipta risiko iaitu majikan dan siapa yang bekerja dengan risiko iaitu pekerja. Oleh itu, para majikan perlu menjalankan penilaian risiko dan menambah baik prosedur kerja untuk memastikan pendedahan risiko kepada virus itu dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih.